Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Hazri Zakiah, selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Lewat sikit hari ni tuan-tuan. Pergi makan set. Lama kita tak live kan. Last sekali 4 hari lepas kita live berkenaan dengan sedikit isu lah. Waalaikumsalam Ibrahim Hashim. Abdul Rahim Hassan Singapura dulu. Cantau 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 ada asyuk cantau ada sagi saya nama dia memang saya akan trigger lah. Jangan risau, sebab tu pasti akan ada. tidak dapat dipisahkan dengan saya sebab saya berminat dengan dia. Norizan Ghazali. Waalaikumsalam Hadenan Halim. Waalaikumsalam. Patutlah suruh cabar tanding presiden. Antara salah satu sebabnya walaupun lambat hari ni saya nak buat live juga adalah kerana isu tersebut lah. Isu tersebut amat menarik Muhammad Azri, salam hadir. Datuk Syafiq amin. InsyaAllah ke depan mana nak tahu kan rezeki Tuhan. Amin dulu. Datuk kepada cucu-cucunya. Oi, tag siapa tu masuk tu? Okey semua alhamdulillah sihat. Sebelum kita mulakan live tuan-tuan sebelum kita start live, saya nak bagi tahu sikit lah pada tuan-tuan. Siapa yang duduk di Kedah lah, duduk di Kedah khususnya yang berdekatan dengan Kubang Pasu ni lah, di kawasan Jitra ke, Changlun ke, Tunjang ke, Bukit Kayu Hitam ke, Malau ke, apa nama ni, Alok Stark ke, Port Sena ke, mana-mana lah yang berdekatan Kuala Kedah ke. Jadi 20 hari bulan. Ni berapa hari bulan tuan-tuan? Hari ni 18 hari bulan. 20 hari bulan ni akan ada satu pertandingan futsal anjuran Skofa. Jadi siapa yang nak melihat, sebab mereka dah cabut undi dah, 32 pasukan dah cabut undi. Mereka akan main lah pada 20 hari bulan tu. Tuan-tuan boleh main tengok lah kalau minat futsal. Jadi kalau dan pada 21 hari bulan ada banyak rumah terbuka kan. Kita tahu banyak rumah terbuka. Cikgu Zainon Ismail pun ada jemput kan. Dia kata ada rumah terbuka PAS Kedah dan sebagainya. Jadi kepada tuan-tuan semua yang dah di Kedah, wajib juga kan untuk datang di rumah terbuka Ketua Penerangan Bersatu Malaysia, itu Datuk Wan Saiful Wan Jan. Kepada sesiapa yang tak tahu lokasi pejabat, boleh search saja. Boleh search di Google Map pejabat Datuk Wan Saiful Wan Jan. Nanti dia akan keluarlah location. Jadi datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi majlis. Ni siapa ni? Sudahlah, jangan buat live. Marah betul. Saya baru hari ni buat live marah dah. Penipu hang ni. Tak ada yang cakap apa lagi. Tak ada yang cakap apa lagi. Siapa dia ni? Muhammad Zaini Zaini mana tu? Penjilat bersatu sungguh. Dah bayar dah kot. Penjilat
Dia penjilat apa? Penjilat UMNO. Dia kata orang penjilat satu, dia penjilat apa? Dia penjilat UMNO lah. Tak pun penjilat lain. Kita tengok dia jilat apa tu. Okey. Nak jual air balang kena sewa tapak kafi kat Busal. Tak payah main bubuh lah. Kan? Main letak lah. Tak ada sewa-sewa tapak apa. Siapa nak main? Oh, ya, sedap juga ni. Aku kata ada kacang kuda ke apa kan. Weh, rancak agak tu. Dekat HN Futsal Kepala Batas. Kan? HN Futsal Kepala Batas. Sebab dia event futsal saja. Tuan-tuan nak main jual kacang kuda ke, ayak ke. Mainlah letak kan. Saya rasa tidak ada masalah apa kot. Kan? Jadi mainlah. Kan? Tidak ada masalah apa. Kan? Jadi rancak ke tu lah. Saya pun terlupa ke nak bincang dengan tim berkenaan dengan benda tu. Tapi alang-alang Muhammad Azri tanya, main happy lah letak kan. Sebab kami pun tak nak bincang pun pasal kena sewa tapak, tak kena sewa tapak ni. Kan? Kan? Jadi saya rasa tak ada kot penyewaan tapak ni kan. Mainlah. Nak jual apa pun mainlah. Kan? Pada pukul 3 petang. Start 3 petang. Start 3 petang. Muhammad Azri, Najib kahwin baru ke Fik? Banyak orang tanya saya soalan berkaitan dengan benda-benda ni. Baru ni apa nama saya punya kak, apa nama boleh dikatakan kak saya jugalah, saya panggil dia kak dan juga boleh dikatakan bersahabat juga dengan saya ni sebab sama-sama berjuang dahulu dalam UMNO. Baru ni keluar paper, keluar berita Andy Utara, waalaikumsalam, on Semaloi datang bersing insya-Allah. Jadi keluar berita mengatakan Eli Suraiti dan juga Abang Nazri, Abang Azri telah pun berpisah. Ramai orang nak tanya saya. Jadi saya tidak tahu sama ada itu adalah berita benar ataupun berita tidak benar. Sepanjang saya baru ni hari raya Kak Eli dah jemput saya pergi rumah dia. Jadi dia pun tidak ada cerita kat saya pun berkenaan ada masalah dan sebagainya. Saya tidak pastilah sama ada berita itu benar ataupun tidak benar. Dan kita sama-samalah mendoakan Eli Suraiti dan keluarganya ini bahagia dan juga dirahmati. Saya call dia, dia tak angkat telefon tuan-tuan. Kucai, waalaikumsalam. Saya tak minat nak bertanding. Rosli Salaman, waalaikumsalam. Jadi apa berkaitan dengan Najib pun dulu ada orang viral lah berkenaan dengan wanita tersebut. Saya pun tak tahulah, tapi ramai orang kata elok sikit daripada Rosmah. Memanglah muda kan. Muda kan, bini muda ni memanglah elok kan. Yang tua tu dah lama kan. Jadi berkenaan dengan kebenarannya tu saya tak pastilah. Tapi nampak Najib begitu bahagia bersama dengan dia punya apa, ahli keluarga dia. Diharapkan mereka, orang kata apa, dia dapatlah duduk di luar ni. Takut nanti kena baru menikah muda, kena duduk dalam Sungai Buloh. Sangat mampu orang Kedah kata. Sangat mampu. Patutlah nampak Najib duk pergi di gym, duk senaman dan sebagainya. Dia nak kekalkan momentum dia tu. Bila dah berusia ni, orang kata apa, mata kail. Muhammad Nayan, waalaikumsalam Muhammad Nayan. Orang kata mata kail lah. Jadi dia tak mau jadi mata kail, dia kena senaman lah. Jadi sebab tu nampak Najib duk senaman, duk buat perut dan sebagainya. Dia nak bagi cergas lah. Patut kita nampak Najib rajin senaman apa. Orang panggil apa nama, yang letak tangan macam tu. Jadi dia nak mengekalkan dia punya momentum semasa berada di atas. Tidak mau malulah kepada bini muda. Jadi tahniah kepada Najib. Saya tak pasti sama ada gambar tu betul ataupun tak. Tapi kalau betul tu nampak bagus sikit lah kan. Jadi kalau orang kata kahwin senyap-senyap ni, Najib dengan perkara sedemikian tu satu perkara yang biasa lah. Dulu pun orang tahu cerita bersama dengan pembaca berita. Jadi kalau hak baru ni pun diam-diam, orang pun tahu lah tuan-tuan. Maku Hari Arzak, saya kata saya tak dapat nak pastikan. Kalau saya kata memang sah dia tu, tu lain lah kan. Saya tak dapat pastikan, tak jatuhlah fitnah. Afiq bila nak buat rumah terbuka? Lama saya nak terbuka apa, tak tahu terbuka kain kot. Kain tuan semua sihat belakang kot sihat. Okey tuan
Habang Kak Najib jangan nak pulang sangat, kok mati dalam gear. Okey tuan, saya lama tak buat live lah. Tapi saya adalah sekilas pandang tadi beberapa topik yang saya lihat macam menarik perhatian saya lah. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan UKSB. Hebat tuan, menteri terima 2 gaji. Yang keduanya adalah berkaitan dengan anak ahli parlimen menggunakan polis pengirik. Yang ni saya tertarik dengan kenyataan PDRM hari ni lah. Jadi mungkin kita boleh pergi kat situ Ustaz lah. Jun Ikin, Waalaikumsalam. Basirun Santing, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi yang berkaitan dengan kes polis iring anak ahli parlimen, hari ini pihak PDRM ada keluarkan satu kenyataan rasmi lah, yang mana mereka mengatakan bahawa kertas siasatan telah pun dihantar kepada TPR. Tetapi apa yang menarik perhatian saya, dia ada 2 kes yang dibuka di sini. Satu kes kertas siasatan berkaitan dengan 2 anggota PDRM yang mengiring anak kepada ahli parlimen tu. Okey, so benda ni dah lama, dah berlalu, semua orang pun dah tahu dah. Sabran Adari, Waalaikumsalam. So yang kedua ni, saya tak tahu sama ada rakan-rakan di sini perasan ataupun tak. Pihak PDRM juga menggunakan akta media sosial akta media sosial juga pihak PDRM juga menggunakan akta di bawah Seksyen 233 akta Kementerian akta Multimedia dan Komunikasi 1998 yang mana kertas siasatan telah pun dibuka melibatkan kesalahan menggunakan media sosial. Jadi yang ni saya nak bertanya kepada pihak PDRM, adakah kertas siasatan ini dibuka kepada mereka yang menyebarkan video tersebut, ataupun rakyat yang mana merasa mereka tidak puas hati dengan anak ahli parlimen yang tidak sepatutnya mendapat iringan daripada pihak PDRM dan sebagainya, yang mana mereka telah up status mereka di media sosial, maka mereka telah diambil tindakan. Jadi ini yang kita nak tahu, saya nak tahu secara jelas. Sebab apa? Di dalam perlembagaan, dan kita tahu hari ini, anak muda hari ini mereka ekspreskan ketidakpuasan mereka adalah melalui media sosial. Dan di dalam perlembagaan juga menjamin perkara sedemikian. Mungkin dulu kalau kita sebut tentang freedom of speech ataupun kebebasan bersuara ini, mungkin dia merujuk kepada perhimpunan dan sebagainya, sebagaimana yang ada di dalam perlembagaan. Tetapi hari ini masa telah zaman telah beralih kepada sains dan teknologi, yang mana ada pelbagai medium, media sosial dan sebagainya. Jadi hari ini rakyat Malaysia mereka menunjukkan ataupun meluahkan rasa ketidakpuasan hati mereka atas dasar kebebasan bersuara ini melalui media sosial. Supaya pihak-pihak yang bertanggungjawab ini dapat mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kesalahan yang telah dibuat. Mungkin mereka merasakan keyakinan mereka ini, mereka rasa bahawa apabila laporan mereka membuat direct kepada pihak berkuat kuasa, laporan itu tidak diambil endah. Kerana yang melakukan kesalahan ini ataupun yang melakukan kesilapan ini adalah seorang anak ahli parlimen. Maka ini saya minta kepada PDRM untuk menjawab berkenaan dengan perkara ini, sebab kita tak nak sebab saya sendiri tuan-tuan pernah diikat dengan seksyen ni, dan saya tahu dia amatlah merimaskan, dan dia amatlah menekan ataupun menindas rakyat Malaysia. Sebab apa? Akta multimedia ni, kesalahan di bawah 233 ni, sepatutnya digunakan atas kesalahan-kesalahan yang tertentu yang melibatkan fitnah dan sebagainya, bukan melibatkan penyebaran maklumat dan sebagainya. Jadi saya minta juga, saya bukan nak menuduh, tetapi saya ingin bertanya, sebab dalam kenyataan dalam kenyataan berita nasib baik tak jadi berudu di dalam kenyataan berita, pihak PDRM memaklumkan ada 2 kertas siasatan dibuka. Yang pertamanya adalah melibatkan kesalahan iringan tersebut,
Yang keduanya adalah melibatkan kesalahan di bawah akta multimedia, iaitu kesalahan media sosial dan menyebarkan bahan-bahan di dalam media sosial. And so ini perlu dipandang serius lah, dan kita minta kerajaan yang ada hari ini, Perdana Menteri yang ada hari ini, dia tidak menyekat. Macam zaman Najib dulu, dia ada buat akta, saya lupa dah. Seksyen berapa pun lebih kurang macam tu juga. Yang mana sekiranya rakyat ada maklumat berkaitan dengan rasuah dan sebagainya, kalau rakyat buat report mendedahkan dokumen itu, rakyat boleh kena penjara 2 tahun dan juga denda RM1,000,000. Jadi kita tidak mahu hari ini ada undang-undang yang mengikat kebebasan rakyat. Jadi apa sahaja perkara yang baik yang didedahkan di dalam media sosial tersebut haruslah dimuhasabah oleh pihak-pihak yang berkuat kuasa ini. Mereka perlu menilai bahawa adanya sikap seorang rakyat yang sayangkan negara dia, yang dia tak nak melihat kepada kesalahan-kesalahan yang telah dibuat, yang mana dia viralkan perkara itu supaya tindakan diambil. Bukan dia sengaja nak jadi popular dan sebagainya. Jadi ini memang menarik minat saya lah, dan saya akan siasat. Saya akan siasat berkaitan dengan perkara ini, dan saya haraplah budak yang menyebarkan video ini tidak dikenakan sebarang tindakan di bawah akta ini, untuk encourage untuk mendidik rakyat, lebih ramai lagi rakyat yang mana apabila mereka melihat kesalahan yang dilakukan oleh pihak kuasa, khususnya rasuah, penyalahgunaan kuasa, mereka ada keberanian untuk menampil ke hadapan, sama ada mereka nak buat laporan ataupun mereka merekodkan kesalahan tersebut dan mereka mendedahkan kesalahan tersebut demi untuk nusa bangsa dan negara di masa hadapan. Jadi saya akan melihatlah, saya nak tengok benda ini. Mungkin saya akan menulis artikel dan bertanya kepada pihak penguat kuasa, khususnya PDRM berkaitan dengan perkara ini. Yang ni yang pertama lah tuan-tuan. Saya ada banyak ni orang duk berkomen ya. Waalaikumsalam Abang Razak. Fit, suara Fit sangkut-sangkut Okey, saya buang lah. Mungkin mic ni problem saya buang lah mic ni 1 kati daging 2 kilo lemak saya tak faham ni apa benda ni awak tak abang kata suara tak jelas daripada tadi lagi. Tidak, saya buka lah mic ni, suara tak jelas. Andy Utara muka macam ni boleh naik ke? Boleh menyalak saja. Hasil apa benda ni? Sayuk-ayuk. Masuk dah gang ni bah. Waalaikumsalam pahlawan Perak. Lama tak masuk. Pahlawan Perak masuk dah gang ni bah tuan. Kina is rakyat Fik geng-geng yang cyber trooper. Saya pun tak faham kerja mereka ni buat apa. Mereka lah ni mula nak serang saya. Saya ingatkan orang daripada luar je yang duk serang saya. Hak dalam pun ada juga duk serang saya. Baik lah kat mereka tuan. Baik kat mereka. Kita akan teruskanlah dengan perjuangan kita. Masuk dah geng mereka. Itulah pasal dah. Bagi kek kat mereka. Saya king Fik Okey tuan Okey, yang keduanya adalah berkenaan dengan UKSB. UKSB ni menarik kat tuan sebab tuan-tuan perlu tahu dulu sebenarnya background UKSB ni, ataupun dipanggil Ultra Kirana kot, Seniaran Berhad. UKSB lah dia punya singkatan dia. Tuan-tuan perlu tahu background syarikat ni. Background syarikat ni menetang apa dia buat. Orang Kedah kata menetang apa dia buat. Benda apa dia buat sebenarnya syarikat ni. Syarikat ni dia buat orang kata apa, sistem visa luar negara VLN. Dia buat sistem visa luar negara VLN. UKSB ni. Jadi masalah pendatang asing, ada yang datang tak balik ke negara dia, menetap kat negara kita dan sebagainya, adalah kerana apa? Kerana syarikat ni lah. Yang tuan-tuan duk sibuk hari ni bukan Rohingya lah tuan. Rohingya dia tak ada visa. Rohingya awak masuk dia Najib. Selamat malam Rohingya. Itu Najib awak masuk. Ada sekarang ni masa Najib awak masuk 250,000. Sekarang ni bila saya tanya dengan immigration baru-baru ni, ada rakan immigration dia kata mungkin mencecah angka 500,000. Jadi Rohingya dia tak masuk pakai visa, dia masuk pakai visa Najib. Yang daripada Bangladesh.
pada tahun 2015 Zahid umumkan warga Bangladesh masuk dalam Malaysia sebanyak 1.5 juta. Ni semua melalui inilah UKSB ni lah, BLN ni. Jadi lepas tu daripada Taiwan masuk main Malaysia 2 juta. Daripada Indonesia masuk main Malaysia 2 juta. So warga asing duk ada kat dalam negara kita ni lebih kurang 10 juta dah warga asing duk ada dalam negara kita ni. And so kerja siapa? Kerja siapa? Dulu saya duk bagi tahu dalam live, kerja Zahid Hamidi. And hari ni dalam mahkamah didedahkan oleh CEO kepada UKSB ni, nama dia tuan-tuan boleh pergi check dalam paper hari ni. Dia mengatakan, ni adalah satu benda yang paling mengejut lah. Dia mengatakan bahawa Zahid terima gaji. Zahid Hamidi terima gaji bulanan daripada UKSB selama 4 tahun. Bermula daripada tahun 2014 hingga 2018. Maknanya Bangla yang masuk, Waalaikumsalam Yus Ismail, maknanya Bangla hak masuk daripada Malaysia, hak Zahid umum pada tahun 2015 tu adalah Bangla yang mana dia menerima gaji daripada lambakan warga asing dekat dalam negara kita. Jadi hari ni rakyat tidak ada pekerjaan, pengangguran, hasil ekonomi kena rebut dengan warga asing dan sebagainya adalah kenapa? Kerana Zahid Hamidi terima gaji bulanan. Jadi dekat sini dikatakan dalam kes mahkamah hari ni dimaklumkan bahawa daripada tahun 2014 hingga ke tahun 2015 syarikat UKSB telah pun membayar 200,000 Singapore dolar kepada Zahid Hamidi sebulan. Sebulan tuan-tuan, bukan setahun, sebulan. Dulu kita duk kata dia ni ambil duit berjuta-juta dan sebagainya. Ni bukan kata tu saja, bukan ambil duit anak yatim, duit ibu tunggal saja. Maka dia pula jadi broker. Dia jadi broker. Waalaikumsalam Hasni Trafik KL jadi dia jadi broker pula. Bagi warga asing main duduk kat dalam negara kita ni ramai-ramai. Jadi mengikut kepada kenyataan dalam mahkamah hari ni, pada tahun 2014 hingga tahun 2015, setahun, 2 tahun, dia menerima gaji, bukan sahaja gaji yang dibayar oleh rakyat Malaysia, tetapi dia terima juga gaji yang dibayar oleh warga asing. Banyak negara dia terima gaji. Jadi sebanyak 200,000 Singapore dolar. 200,000 Singapore dolar. Banyak mana tu 200,000 Singapore dolar kalau hari ni kita try kira. Malaysia ringgit tu MYR tu Singapore dolar. Okey, kalau hari ni tuan-tuan, kalau hari ni dia terima banyak orang 200,000. 200,000 Okey, kalau ikut rate hari ni, maknanya gaji Zahid ni, gaji Zahid ni sebulan, adalah dia minta daripada UKSB ni 600,000 sebulan. Banyak tuan duit tu. 2 bulan dia dapat 1.2 juta. Yang merasa sengsaranya rakyat Malaysia. Yang duduk di Selayang dan sebagainya, yang duduk di Pudu, Ceras dan sebagainya, mereka ni yang rasa terseksa, sengsara dan sebagainya. Yang senang Zahid Hamidi. Dia terima 2 bulan saja dah 1.2 juta. Tu pada tahun 2014 hingga tahun 2015. Kemudian dibagi tahu pula oleh CEO UKSB ni, dia mengatakan bahawa pada tahun 2016 Zahid panggil dia. Zahid panggil dia bertentang 4 mata. Zahid bagi tahu mana cukup berada, kita punya bisnes warga asing banyak. Ni sebagai contohnya lah. Sebagai contohnya, you dapat awak masuk Nepal, Bangla, Taiwan, Indon, semua you masuk main Malaysia. Saya cuma dapat 200 Singapore dolar saja. Maka pada tahun 2016 Zahid kata, oh tak boleh. Tak boleh, saya nak double. Zahid minta dan dipersetujui oleh syarikat UKSB bayar kepada Zahid gaji bulan pada tahun 2016 adalah sebanyak 300,000 Singapore dolar. Bersamaan dengan 900,000 duit Malaysia. Zahid terima daripada penyalahgunaan kuasa dia sebagai Menteri Dalam Negeri.
Lepas tu pada tahun 2017, 2018, Zahid kata, brother, tak cukup brother. 900,000 tak cukup. Sebab apa? Kita sudah mau dekat election mah. Lebih kurang macam tu lah. Kita sudah mau dekat election mah. Saya punya duit, saya mau guna banyak duit. Saya mau belanja itu 100 bahagian UMNO. Jadi pada tahun 2017 dan 2018, Zahid telah meminta gaji bulanan kepada syarikat UKSB sebanyak 520,000 sebulan. 520,000 sebulan. Singapura dolar. Singapura dolar 520,000. Kalau sekarang ni bersamaan dengan 1.6 juta. Jadi dia minta untuk diagihkan kepada 100 bahagian UMNO sebanyak 1.6 juta bersamaan dengan 1 tahun. Dia minta tahun 2017 dan akhir sekali 2018 sampai bulan 5 sebab pilihan raya bulan 5. Jadi duit ini telah pun diagihkan. Diagihkan kepada 100 bahagian UMNO. Yang mana mereka turut sama dalam menggugat kedaulatan negara kita, Malaysia. Dengan menerima rasuah hasil daripada penyelundupan warga asing masuk dalam negara kita secara berjemaah beramai-ramai. Maka mereka ini bukan saja Zahid Hamidi, tetapi UMNO turut bertanggungjawab ke atas lambakan warga asing yang ada dekat dalam negara kita. Itu pun jangan. Minum air sikit tuan-tuan. Best duit banyak Duit banyak, tunggulah esok dia masuk dalam kubur. Macam mana? Rakyat dah bayar gaji kepada dia. Tuan-tuan, Menteri Kementerian Dalam Negeri ni, tugas dia jaga kedaulatan negara. Rakyat bagi amanah. Rakyat bayar cukai, bayar gaji Menteri Kementerian Dalam Negeri. Tetapi menteri yang ada penyamun. Dahlah rakyat bayar cukai, bayar gaji dia. Untuk dia memikul tanggungjawab untuk jaga kedaulatan negara kita. Tapi dia buat apa? Dia cari duit tepi. Dia cari duit tepi melalui UKSB. Inilah Zahid Hamidi. Itu pun jangan UMNO hari ni. Termasuklah orang dulu duk kata kat saya, Ismail Sabri ni adalah UMNO yang soleh. UMNO yang soleh macam mana? Dia bersetuju untuk menangguhkan pemilihan UMNO sehinggalah pilihan raya berlaku. Maknanya di sini Ismail Sabri bersetuju untuk mengangkat seorang perompak, untuk mengangkat seorang yang menggadai kedaulatan negara untuk menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan bayangkan, dia baru jadi Menteri Kementerian Dalam Negeri, 10 juta warga asing ada di Malaysia. Rakyat Malaysia ada 32 juta. Warga asing plus warga asing ada 42 juta. Zahid jadi Menteri Kementerian Dalam Negeri. Kalau Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, sila hari bulan kita hilang terus negara Malaysia. Warga asing melebihi rakyat yang ada di Malaysia. Dan akhirnya mereka menjadi dominan. Macam berlaku dekat Israel lah kan. Mereka masuk. Last kali mereka halau orang Palestin keluar. Jadi inilah yang akan berlaku. Bangladesh dengan Rohingya ni lebih kurang macam Israel je. Kalau orang masuk ramai-ramai, esok mereka akan menolak orang Melayu ke tepi. Last kali orang Melayu akan hilang hak dia. Bukan orang Melayu saja. Orang Cina, orang India, semua akan hilang hak dia ke atas negara dia sendiri. Dan di akhirnya Malaysia ini akan dimonopoli oleh warga asing. Kalau Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, dan Ismail Sabri menyokong pada perkara ini. Kalau dia tak sokong, dia tidak akan menyokong usul untuk menangguhkan pemilihan. Sedangkan dah tentu-tentu Ismail Sabri ini menang. Dia tentu-tentu dia menang dalam pemilihan UMNO. Tetapi dia bersetuju untuk menangguh. Sebab apa? Sebab nak tunggu pemilihan selepas daripada pilihan raya. Nak letak Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Maka Ismail Sabri ini bukan juga UMNO yang soleh. Dia juga sama juga UMNO laknatullah seperti Zahid Hamidi dan juga Najib Razak. Zahid pun warga asing.
Kan, dia lah betul lah tu kan. Dia lahir di Ponorogo, Indonesia. Kan, dan dia tak mengaku, dia kata mana ada saya lahir di sana. Kan, tapi orang keluar video dia dengan wartawan. Mak dia asal Indonesia, bapak dia juga asal Indonesia. Kan, ikut dia lah, dia pandai. Dia pandai akhirnya. Kan, habislah semua termasuk dengan Muhammad Nur sendiri pun akan hilang juga tempat dia. Siapa dia ni? Cik Kaha. Cik Kaha ni siapa dia? Bepi lah dia nak kata apa. Kalau Malaysia dimonopoli oleh warga asing, nampaknya rakyat tempatan diketepikan. Ya, betul. Susah saya ni nak kena pakai spek juga. Saya anda mata tak nampak ni. Mata tak nampak ni pai. Warga asing banyak jadi tokey, hidup lagi mewah. Memanglah mereka tak kena cukai, tak kena apa. Mereka tak kena apa, mereka main duduk sini kan. Masa mereka masuk secara sah, memanglah mereka kena kerja, kena potong EPF dan sebagainya. Jadi kita kena tahu warga asing ni, dia nak masuk main negara kita, dia hanya ada beberapa kaedah saja untuk dia masuk. Dan yang pertamanya adalah untuk dia belajar. Dia panggil apa? Visa belajar. Yang keduanya adalah dia bekerja. Dia bekerja. Sama ada dia bekerja di dalam sektor 3D. Itu apa, buruh ataupun dia kerja sebagai profesional. Mana ada warga asing boleh masuk main negara kita main berniaga? Mana ada dia boleh masuk main berniaga? Bukan dia boleh buka kedai di bawah kerajaan tempatan dan sebagainya. Dia tak boleh buka kedai-kedai majlis, kedai-kedai mara dan sebagainya. Tak boleh. So bagaimana benda ni boleh berlaku? Yang ni yang perlu kita tengok. Jadi bila dia masuk secara halal tu, dia masuk jadi buruh sebagainya, syarikat dia potong dia punya EPF dan sebagainya. Dia kena cukai dan sebagainya. Law ni, sekarang bila dia dah habis projek, dia duduk secara haram dalam negara kita. Ini yang banyak yang lambatkan warga asing yang duduk dalam negara kita ni. Bukan warga asing yang diambil untuk bekerja. Tetapi lambatkan ni berlaku adalah kerana warga asing yang masuk dalam negara kita yang diambil oleh sesuatu syarikat. Bila dia habis projek, dia stay kat Malaysia. Dia tak keluar. Jadi bila dia stay kat Malaysia, apa dia buat? Dia buat kedai. Dia buat kedai. Tuan-tuan pergi dekat ni, dekat Hudu, dekat Kelang, bersepah kedai mereka ni. Mereka buat kedai dekat Pulau Pinang pun bersepah-sepah. Dia buka kedai dan sebagainya. Dia berniaga di sini. Dan yang peliknya, kerajaan dia seolah-olah dia tak nampak benda ni. Dia macam merasa macam mana ada. Sedangkan bila rakyat biasa pergi, rakyat biasa nampak. Dekat Pudu, dekat Bukit Bintang, dekat Sungai Kapar Indah Kelang, rakyat biasa pergi nampak. Dekat Kampung Jawa, rakyat nampak benda ni berlaku. So bila kerajaan mai ataupun penguatkuasa mai, mereka tak nampak. Dia beritahu mana ada. Jadi inilah yang menjadi masalah tuan-tuan. Long Tiger nak angkat dia kot, sebab tu dia kebal. Anak guru boleh baca doa, boleh perintah rakyat berkurung. Anak guru boleh baca apa benda ni? Saya pun tak faham. Anak guru boleh baca doa, boleh perintah rakyat berkurung. Okey, entah mai dah trooper mereka. Trooper mana pun saya tak tahu, sebab lah banyak betul. Trooper hadap balon saya ni, sampai saya tak kenal mana satu. Tapi backpilah kat mereka. Bukan tak nampak dah masuk. Dulu masa saya timbulkan isu Bukit Malut, baru ni ada pilang kawi, saya jumpa ada seorang budak. Dia bagi tahu kat saya, abang, bukan dulu abang yang fight tentang isu Bukit Malut. Kita pun macam segan-segan lah, kita pun cakap silap orang kot. Dia kata, silap orang apa, muka sebiji macam muka abang. Dia pun buka video, dia pun kata abang yang fight. So dia tanya kita pula, macam mana sekarang ni isu Bukit Malut? Saya kata kat dia, malah kita nak refer lebih-lebih. Masa Datuk Seri Ismail Sabri jadi Menteri Pertahanan, dia janji kepada orang Langkawi di Bukit Malut. Dia kata dia akan hantar balik semua Rohingya warga asing ni, semua dia nak hantar balik. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, dia bukan hantar balik, dia buat masuk lagi banyak. Jadi sekiranya rakyat pilihan UMNO dah tahu dah. Memang rakyat dah sedia maklum. Dia punya presiden dia pun menerima gaji bulanan untuk masuk warga asing ramai Malaysia.
So, macam mana nak kurangkan warga asing? Sebab warga asing ni adalah bisnes bagi Presiden UMNO. Fi ulas sikit. Ada ulas lah. Ulas dah, Jai Aziz, itulah pasal dah. Okey, tuan, saya buka. Siapa nak bisi, ada request tadi nak bisi, boleh bisi dengan saya. Saya sentiasa terbuka untuk mereka nak berbisi bersama dengan saya. Ni siapa dia, lama kita tak berbisi, saya dah ulas tadi. Komen lambat sikit naik, tuan, malam ni, bila tak pakai spek banyak naik. Bila pakai spek je, kurang naik. Okey, tuan, isu yang selainnya daripada isu-isu berpolitik ni, hari ni kita duk bincang tentang inflation. Tentang negara-negara di dunia ni, inflasi. Malaysia dia punya mata dia adalah 2.2. Amerika dah cecah 8.7. Sampai kerajaan pun terpaksa batal dah AP daging, AP semua segala minit ni kena batal. Mana-mana orang nak masuk main hantar Malaysia pun tak ada masalah. Dia sembelih secara Islam ke? Ni dia sebut dia membatalkan AP. So dia kata lepas ni akan ada mekanisme baru. So dia pakai ambil lah kan. Hak sembelih secara Islamik ke? Hak sembelih secara tak Islamik ke? Semua boleh hantar mai. Tidak, orang kata apa? Tidak ada masalah. So semua orang duk bincang tentang benda ni. Apa yang saya lihat di sini adalah berlakunya, bila berlakunya peredaran zaman, rakyat dia tidak lagi mewarisi apa yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu. So dia mengejar kepada orang kata apa, satu pekerjaan yang bagi dia ni apa, selesa. Dia mengejar benda tu semua. Lepas tu tidak ada warisan-warisan. Contohnya saya ambil nelayan. Nelayan yang ada sekarang ni semua orang tua-tua. Adalah segelintir 2-3 orang ni orang yang muda. Banyak yang mereka ni tidak sanggup untuk menjadi nelayan. Mereka bagi tahu kerja yang lekeh dan sebagainya. Sanggup lagi nak pergi jadi beach boy, sedangkan duduk kat tepi pantai juga. Jadi nelayan pergi tengah laut, jadi beach boy pun duduk kat tepi pantai juga. Dia tak sanggup nak jadi nelayan, dia nak jadi beach boy. Maka warisan tu tidak ada. Jadi begitu jugalah dengan pertanian, peladangan dan sebagainya. Orang yang belah lembu, lebih kurang juga. Orang kata apa, peladangan, tidak ada warisan. Dulu ni mak bapak dia belah, bapak dia belah lembu, adik-beradik dia belah lembu dan sebagainya. So bila dia masuk universiti sekarang ni, dia rasa belah lembu ni lekeh. Dia nak minta kerja kerajaan. Nak masuk kerja kerajaan lah, kerja swasta, duduk dalam aircon dan sebagainya. Dia tak minat duduk dekat ladang. Maka itulah yang menyebabkan kekurangannya, orang kata apa, pengeluaran barang makanan asas dalam negara kita. So ini yang sebenarnya dia perlu nak encourage rakyat. Macam mana nak suruh anak muda hari ni dia minat untuk melakukan pertanian. Macam mana nak suruh anak muda hari ni dia minat untuk menjadi nelayan. Macam mana nak suruh anak muda hari ni dia minat untuk menternak, menjadi peladang dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya ideologi ni cukup mudah. Dia kerja dekat Kuala Lumpur, gaji yang dia dapat basic 2,500, 3,000 macam tu juga. Sekiranya dia jadi peladang pun, dia boleh dapat lebih daripada tu. Dia boleh dapat 5,000, dia boleh dapat 6,000, lebih daripada tu yang dia boleh dapat. Cuma masalah ni dia rasa kelas. Bagi dia apa, lekeh lah jadi belah ikan ni, lekeh lah duk menanam sayur dan sebagainya. So benda ni yang kita kena tune balik. Kita kena tune balik sebenarnya bila dah sampai masa yang bila orang kata apa, demand lebih, supply tu kurang, kerajaan dia kena fikir. Bukan nak import je semua. Dia kena fikir macam mana dia nak mengeluarkan dalam negara dia sendiri ni. Nak keluarkan. Sebab apa? Lagi kalau tuan-tuan pergi buat survey, lagi 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang, rasa-rasa orang yang belah lembu pun tak ada dah. Semua duk nak jadi kerja pejabat. Nak duduk depan komputer dan sebagainya. Macam sekarang ni lah, nak dapatkan daging rebau bukan main susah. Sebab apa?
Orang yang nak belah rebau tu tak ada. Nak kena pergi ambil dekat Siam dan sebagainya. Yang sebelah Kelantan adalah masih ada lagi orang yang nak belah rebau duduk dalam lumpur dan sebagainya. Lagi 5 tahun ni ataupun 10 tahun akan datang, semua barang-barang ni kita nak import. Bila kita import, dia jadi mahal. And bila dia jadi mahal, maka orang kata apa, kos hidup rakyat ni akan meningkat. Jadi inilah yang kita kena memperkenalkan. Selain daripada mengenalkan kepada anak-anak muda berkaitan dengan pertanian, perladangan, peternakan dan sebagainya, dia kena juga encourage rakyat. Macam sekarang ni dia ada dipanggil apa sistem. Saya bukan dalam bidang pertanian. Hak depa duduk menanam kat dalam rumah tu. Dekat bawah akuarium ikan, dekat atas sayur dan sebagainya. Dia letak situ bayam, sayur kailan, pokok cili dan sebagainya. Apa benda dia panggil tuan-tuan, saya berlupa. Inkubator. Bukan inkubator, apa nama dia? Saya berlupa lah kan. Bukan dalam bidang pertanian. Mungkin boleh encourage rakyat Malaysia sekarang ni untuk yang mana yang duduk di pekan ataupun duduk di rumah sebagai, apa nama dia? Aquaponik. Betul tu. Lebih kurang itu. Aquaponik. So dia boleh buat di rumah dia. Ada sayur. Sebab apa? Bila dia beli barang, bila dia dapat jimatkan kos, untuk membeli benda-benda mudah ni macam sayur dan sebagainya, dia hanya perlu berbelanja untuk dia beli ikan. Sebab dia nak belah ikan laut dalam rumah dia, tak boleh. Maka kena buat benda tu sebab zaman sekarang ni dah ada. Sebagai contohnya, kerajaan mungkin boleh memperkenalkan kepada rumah-rumah flat kerajaan. Macam kita ada sekarang ni Seri Sabah, Seri Johor, Seri Pulau Pinang, macam-macam Seri kita ada. Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan buat sebuah model hidroponik ni, buat model hidroponik ni, supaya dia letak di dalam rumah dia, di beranda rumah dia, dia buat situ dia tanam sayur kailan, sayur bayam, cili dan sebagainya. So sekarang ni orang kata apa, demand dekat barang-barang ni akan berkurangan. Sebab apa? Dia boleh menanam sendiri. Jadi mungkin dia ni ada orang gelak kita pergi tanam kot cili. Tapi benda ni ada orang buat kat luar negara, orang boleh buat. Malah dekat sebelah kampung dan sebagainya ni, orang boleh buat. Ada dekat Kubang Basu, member sekolah tuan-tuan. Member sekolah sebaya. Dia umur dia 30 tahun. Dia buat benda tu kat rumah dia. Dekat bawah, dia belah ikan keli. Dekat orang kata apa, sebelah atas, dia bubuh pokok cili, pokok bayam dan sebagainya. Umur sebaya. Mungkin dia ada berjaya belajar pertanian dulu. Dekat mana? Unimap dan sebagainya. So benda ni boleh dibuat. Dan bila kita tanya kepada dia sebab apa buat, dia kata dia nak menjimatkan kos sebab sekarang ni harga barang meningkat dan sebagainya. So benda-benda ni yang sebenarnya yang kerajaan buat. Yang kerajaan kena buat. Bukan duk fikir nak beli. Bila dia fikir nak beli, sebenarnya dia nak menguntungkan broker-broker je. Nak menguntungkan kluster-kluster yang duduk di atas. Sebab dia boleh recommend member-member dia. Daripada Australia ke, daripada Rusia ke, daripada apa, yang nak import. Bila demand tu lebih, supply tu kurang, maka bukan kat Malaysia je harga akan naik. Dekat luar negara pun dia tahu Malaysia hari ni nak lembu, dia nak kambing dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia punya food supply dia berkurang. Maka mereka akan naikkan harga. Mereka akan naikkan harga dan sebagainya. So hari ni kerajaan dia kena fikir lah. Dia kena fikir macam mana. Mungkin kerajaan dia boleh juga nak memperkenalkan generasi macam Tun Razak buat. Macam Felda dan sebagainya. Integrated agriculture. Macam Tun Razak buat dulu. Bila Malaysia kita kurangnya orang kata apa, kelapa sawit, maka dia wujudnya pada waktu tu Felda. Dia buat anugerah 10 hektar. Dia bagi kepada orang Melayu untuk menanam sawit dan sebagainya. Lepas itu kita wujudkan Kedah. Kita wujudkan macam-macam lah. Risda. Nak tanam getah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak meningkatkan pengeluaran dalam negara kita. Nak meningkatkan minyak sawit.
nak meningkatkan getah dan sebagainya, maka kerajaan menggunakan tanah kerajaan, anugerahkan kepada rakyat. Yang mana rakyat yang mereka nak orang kata apa, menjadi petani, nak jadi peladang dan sebagainya, tetapi mereka ada masalah dan mereka tidak mempunyai duit, mereka nak beli ladang dan sebagainya. Pada waktu itu, pada zaman pemerintah yang terdahulu, maka dibuatnya keputusan. Dan sekarang ni, waalaikumsalam penerangan KZ, maka dibuatnya keputusan. Waktu itu, nak meningkatkan pengeluaran, nak meningkatkan hasil getah, nak meningkatkan hasil minyak sawit dan sebagainya, maka kerajaan anugerahkan. Mungkin sekarang ni dah tibanya masa tanah Rizal Melayu ni dah orang kata apa, dah banyak dah berkurang. Mula 15% lah tinggal 12%. Yang jualnya semuanya orang-orang politik. Apa masalahnya? Sekiranya Rizal Melayu ni yang balance 12% lagi ni, kerajaan dia fikir untuk dia bagi kepada rakyat. Mungkin dia boleh wujudkan ladang lembu rakyat ke, yang bercirikan macam Felda. Mungkin dia boleh wujudkan orang kata apa, belah itik ke, belah ayam dan sebagainya ke. So kerajaan boleh buat benda ni, dan bukan boleh buat, dia kena buat benda ni. Kami nak menanam tapi tak ada tanah. Itulah masalahnya. Maka kerajaan kena buat. Dia kena buka. Dia kena buat. Dia kena bagi. Bila dah sampainya inflasi ni, dia kena bagi. Dia kena anugerahkan. Mungkin 500 keluarga dia wujudkan. Di sebelah Perak. Perladangan lembu. Wujudlah. Dia nak bubuh nama apa sekalipun. Pelembu ke? Mengelembu ke? Dia nak bubuh hembu ke? Ikut suka dia. Persatuan Lembu Malaysia kan, ikut suka dia. Dia buat sebuah tempat 500 keluarga, semua belah lembu semua. Maka food supply kita akan meningkat. Macam tu juga dia buat dekat Kelantan. Dan dekat Kelantan ni semua orang kata apa, tanam hayok semua. 2,000 keluarga. Buat bayam, buat macam-macam lah. Ubi dan sebagainya. Bubuh lah. Dia nak bubuh sayur ke, vegetable village ke, ikut suka buah lah. Nama apa pun. Asalkan dia boleh meningkatkan. Pengeluaran. Dekat sebelah Selangor. Mungkin dia nak buat orang kata ladang ayam ke apa kan. So inilah yang kerajaan kena buat. Yang dia kena agihkan kepada rakyat. Dia kena beri kepada rakyat, beri kepada orang yang minat untuk mereka buat. Bukan duk fikir tentang import dan sebagainya. Kangkung jangan lupa, Fik. Betul ya. Farouk Nazmi, PN tak laku sebab penerangan macam korang. Bila masa pula saya jadi ketua penerangan? Saya sering mencadangkan agar dibina ladang hasil laut seperti Felda. Ya, betul. Laut lagi lah. Laut kerja kita hari ni duk menambak je. Duk menambak dengan mencuri pasir. Kerja duk ambil pasir laut je. Belumpuk habis laut. Belumpuk habis laut. Dia kerja dia sedut dia. Habis dia tinggal. Habis belumpuk habis laut. Laut yang biru pun dah menjadi lumpuk dan sebagainya. Apa masalahnya kerajaan wujudkan? Dia wujudkan perkampungan laut. Dia macam dengan orang asli laut tu lah. Perkampungan laut, buatlah rumah 200 biji. Lepas tu dia buat hangkak ikan. Buatlah 5,000 dan sebagainya. Mungkin mereka ni boleh belah ikan. Meningkatkan hasil pengeluaran negara. Masalahnya hari ini adalah kenapa tidak ada keberanian untuk mereka buat. Sebab apa? Mereka nampak hasil ini. Mereka nampak tanah-tanah ni boleh jual. Jual kepada negara China, jual kepada Jepun, jual kepada orang sana. Dan hasil mereka jual tu, mereka bubuh kat dalam parti mereka. Mereka gunakan untuk kepentingan peribadi mereka. Ini yang mereka nampak. Mereka bukan nak membangunkan negara. Mereka bukan nak membantu negara. Tetapi mereka mencari ruang dan peluang untuk mereka buat duit. Macam ni lah bila Ismail Sabri umumkan. Dibuang AP dan sebagainya. Who's yang nak lambak makanan dia main Malaysia boleh lambak ikut suka.
And bukannya semua orang boleh masuk. And kroni-kroni dia lah yang dia bagi. And okey, hang ambil syarikat ni. Hang charge dia sekian-sekian harga dan sebagainya. Sebab mereka nak buat duit. And bila AP ni sukarlah nak menipu sikit sebab melibatkan banyak parti yang ada dalam kerajaan. Bila mereka sign AP tu, orang semua boleh check. Sekarang ni dia buat open kepada semua. Open kepada semua, amat-amat berbahaya kepada rakyat Malaysia. Ibrahim Ismail, biasalah itu adalah penyakit saya. Orang Jepun boleh je tanam padi tepi rumah. Walaupun ada 3-4 kaki je space tepi rumah. Bolehlah nak buat macam Jepun, tapi kita tak sampailah ke tahap Jepun tu. Parti Syafiq Alim debat dengan Ismail Maisa. Pernah cabang lalu dia tak berani. Parti Bersatu kempen lah supaya anak-anak muda pergi kerja berbagai sektor yang kekurangan pekerja. Termasuklah kilang-kilang ternak. Pekerja tidak ada. Hari ni bukan kita nak suruh mereka pergi kerja kilang. Kita nak suruh mereka dapat duit lagi banyak. Berapa pergi kerja kilang gaji 1,200 kita nak suruh anak muda hari ni. Dia pergi jadi peladang. Dia pergi buka pertanian. Dia boleh dapat beribu-ribu sebulan. Dia boleh dapat ratus-ratus ribu. Tapi masalahnya dia nak pergi cari hak 1,800. Kita nak tukar minda anak muda yang dia nampak duduk dalam lumpur tu lekes. Sebenarnya lumpur yang dia duduk tu adalah emas yang dia akan dapat. Berapa kita nak suruh dia pergi kerja kilang? PKP saja boleh membantu rakyat. Siapa yang ikuti saya agak lama dia tahulah saya pernah ajak saudara Ismail ni untuk debat. Tapi masalahnya dia tak mau, dia tolak. Dia kata saya nak malukan dia dalam live. Dia tolak tuan, bukan saya tak berani, dia tolak. Okey tuan, soalan lain saya jawab jugalah tentang inflasi. Hari tu orang tanya saya kata saya malas nak jawab. Depa pakai live terus. Live. Ni saya jawablah. Okey tuan, soalan, ada soalan tak? Isu apa lagi nak tanya saya ni? Duk WhatsApp saya pasal Eli pasal Najib. Kucai dia bukan fikir 2-3 kali, tapi dia fikir 2-3 bulan. Macam ni ke tak? Dah pernah dah dulu. Pernah, bukan saya tak pernah cabang dia. Saya pernah cabang dia. Isu apa saya lupa. Saya cabang dia tak berani. Macam kek bukan faham. Mereka kenyang kek je. Macam tu. Share sikit. Siapa yang dengar debat Najib dengan Anwar malam tu memang dia tahu. Najib kena hentam dengan Anwar gila-gila. Bukan kita nak sokong Anwar Ibrahim, tapi amat memalukan. Pekerja kilang pihak daripada negara asing, anak muda diberi peluang untuk membangunkan sektor pertanian atau industri berkaitan. Betul ya? Fik tak mau jadi peladang kan? Saya nak jadi tengah duk himpun. Saya masuk invest dalam gunting rambut dan sebagainya. Saya tengah himpun. Kalau kata mereka nak wujudkan Felda, saya nak pergi apply saya minat. Bukan saya tak minat. Saya duk belajar juga. Fik, hang bila senang main kebun saya, tolong kutip buah. Lepas tu pergi jual saya, tengok berapa harga kebun peraih ambil. Lepas tu tolong beli baja yang boleh tampung kos di kebun dengan harga yang peraih beli. Ni isu ni seronok juga. Saya screenshot. Siapa nama ni mana isu ni Amir Malik. Boleh WhatsApp saya cerita sikit. Boleh lah kita fight berkenaan dengan isu ni. Macam mana? Atau nak screenshot? Okey dah screenshot. Ni suruh dia orang kerja di ladang-ladang. Yang kerja aircon pun tak mau. Tu masalah dia. Kerajaan kena bagi bantuan kewangan dan agensi kerajaan kena pantau untuk bagi anak muda berjaya. Betul? Kalau duk bagi saja tak pantau, dia jadi macam Najib. Cash is king. Cash is king. Lah kali apa yang dia buatkan cash tu, pergi beli dadah. Dapat duit pergi beli dadah. Najib punya pemikiran dia ni macam Machiavelli lah. Dia tak berkisah apa pun dia sanggup buat demi kelangsungan politik dia. Walaupun dia tahu dia bagi duit tu rakyat akan beli dadah. Ada setengah lah, segelintir. Jadi dia pun bagi juga. Asalkan mereka undi saya. Walaupun mereka steam dan sebagainya. Dia tak boleh macam tu. Nak bagi boleh tapi kena guide. Guide bagi supaya dia berjaya dan dia tak minta lagi. Hari ni banyak
masyarakat yang mereka bergantung. Kan? Bila tiba PKP dan sebagainya, kan? Mereka 100% ataupun 80% bila mereka susah, mereka bukan nak ikhtiar. Mereka serang kerajaan. Kerajaan, mana bantuan? Mana bantuan? Sedangkan manusia ni diciptakan untuk dia berusaha. Kan? Untuk dia ikhtiar, tu nama dia ikhtiar hidup. Kan? Kalau dia tak boleh ikhtiar dah, dia ni OKU ke, ibu tunggal dan sebagainya, maka dia layaklah untuk terima bantuan sebab dia nak kena jaga anak dia ramai. Kan? Ini tak ada. Kan? Baru hilang punca pendapatan, seminggu dua, kan? Dah bising. Mana bantuan? Mana bantuan? Tak berusaha. Kan? Untuk orang kata apa, nak pergi cari ikan di sungai dan sebagainya, ini adalah sebagai perumpamaan lah. Kan? Sebagai perumpamaan. Kan? Jadi itulah masalahnya. Guna konsep beli joran bukan beli ikan. Ya, betul ya. Syafiq, cash is kencing ya. Cash is kencing, betul ya. Saya nak jawab juga isu. Tuan, saya baca ulun, nanti saya jawab. Ada orang UMNO cakap dengan saya, dulu saya pertahankan GST. Kan, saya pertahankan BRIM yang rakyat bagi. Kan, mereka pun hantar video kat saya. Kan, dia berkata ni, hujah Syafiq ni digunakan dalam berapa siri. Kan, pilihan raya pada waktu tu. Kan, digunakan dalam siri Cameron. Waktu tu UMNO menang. Kan, gunakan dekat Semenyih. Gunakan dekat Rantau. Sekarang, bagi tahu kata BRIM tu tak bagus. Bagi tahu kata GST tu menekan rakyat. Sebab apa? Ada hujah dia. Sekejap nanti saya bagilah. Okay, tuan. Weh, Baba, kat mana ada ikan sungai? Dia tanya saya, kat mana ada ikan sungai? Banyak ikan sungai ada ni. Apa maksud dia kat mana ada ikan sungai tu? Saya pun tak faham. Soalan dia tanya ni agak memeningkan kepala saya. Okey, saya jawab. GST ni saya tak kata tak bagus. Banyak negara yang membangun ni, mereka buat GST ni kan untuk mereka apa nama ni, melihat rantaian apa nama percukaian ni supaya tidak ada orang yang terlepas daripada cukai. Dan GST ni bagus untuk memastikan kerajaan ada duit. Betul. Bukan saya kata GST ni tak bagus. Tapi kita bandingkan pada zaman Najib. Kalau kita tengok, GST ni dia charge kepada 4 stage. 4 stage lah. Manufacturer, retailers, dengan apa? 4 stage lah, sampailah kepada end user. Dia charge sampailah kepada pengguna GST ni. Dan di dalam, kalau tuan-tuan buka di dalam KPDN HCP sekarang ni, tuan-tuan boleh lihat sendiri. Sepatutnya kerajaan memulangkan GST yang dikutip di kilang. GST yang dikutip dekat peruncit. GST yang dikutip dekat wholesaler. Dia kena pulangkan balik dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tapi masalah bila zaman Najib memperkenalkan GST, dia ada masalah untuk memulangkan semula GST yang dikutip tu. Bila dia ada masalah untuk memulangkan, maka apabila orang kena tax, dia akan naikkan. Bila berperingkat 18% dia kena tax. Daripada kilang dia kena tax 6%. Wholesaler dia kena 6%. Retailer dia kena 6%. 18%. Dia akan kenakan 18% tu dekat end user. Dia akan kenakan kepada rakyat. Ini yang jadi masalahnya. Jadi sekiranya mereka telus di dalam mengutip cukai tersebut, malah Najib sendiri pun tak bayar cukai. Daripada 2011 sampai 2018 dia tak bayar cukai. Jadi dia kerja dia duk cukai rakyat. Dan benda ini tidak didapat dinafikan oleh orang. Memang ada masalah daripada segi memulangkan semula. Apabila berlakunya permasalahan untuk apa nama orang kilang claim dan sebagainya, maka mereka akan naikkan lah. Mana mungkin dia nak menanggung kos kerugian dia tu. Dan selepas BN jatuh kerajaan, hasil pengutipan tu ada lagi dalam kerajaan, tidak dipulangkan. Mungkin mereka guna duit tu untuk rolling dan sebagainya, dan perkara ini tidak sepatutnya berlaku sebab kesan dia adalah kepada rakyat. BRIM memang saya kata bagus.
Macam kerajaan buat sekarang ni lah, BPR dan sebagainya. Mereka tak dengar hujah saya. Najib nipu, dia kata dia bagi BRIM 2,000. Adakah dia bagi bersamaan dengan apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi? Tak sama pun dia bagi. Dia bagi kepada rakyat sebagai contohnya RM400 selama 3 bulan. Ataupun 4 bulan. Dia bagi RM400 dekat rakyat. Dia bagi BRIM tu, dia tak minus dengan GST yang diterima oleh rakyat. Dia bukannya bagi keuntungan kepada rakyat, tetapi ada macam orang bujang. Dia langsung tidak menerima apa-apa daripada kerajaan. Sebagai contohnya, isi rumah 5 orang. Sebagai live, orang kata apa, sebagaimana live-live yang sebelum ni yang kita terangkan. Isi rumah 5 orang. Dia berbelanja seminggu RM150. GST sekurang-kurangnya RM10. Sebulan RM40. 4 bulan RM160. Dia terima RM400 tu kena minus dengan RM160. Sekiranya orang UMNO nak bandingkan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan zaman Najib, yang mana lebih baik? Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab dia bagi dekat rakyat, kalau nak sebut tentang cash is king, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia bagi kepada rakyat duit seketui tanpa dia mengenakan sebarang percukaian dekat rakyat. Ini lebih bagus daripada nak bandingkan dengan apa yang Najib buat. Najib bukan bagi 400. 400 tu kena minus dengan 160. Bila minus dengan 160, barulah dapat jumlah yang sebenarnya. Itu pun bukan semua orang yang menerima BRIM. Nak kena apply dan diluluskan kepada orang-orang yang menyokong kepada orang BN dan juga UMNO saja. Benda ni orang dapat tahu apabila kerajaan UMNO pada 2018 tu jatuh. So orang tahu, orang yang menerima BRIM ini hanyalah orang-orang yang mana mereka pilih. Bukan semua rakyat yang macam mana mereka bagi tahu M40, B40 ni menerima BRIM. Tu pembohong besar. Jadi sebab itu kita kata sistem yang Najib buat ini adalah sistem yang tak bagus. Ya, dia nak dapat keuntungan cepat untuk negara. Dan macam Anwar bagi tahu, bila dia dapat duit banyak, dia kutip cukai dan sebagainya, duit tu halal ke mana? Duit tu bukan halal ke rakyat. Dalam kes-kes pembicaraan yang kita nampak hari ini, duit tersebut halal kepada ketua bahagian UMNO, halal kepada Perdana Menteri, halal kepada menteri-menteri UMNO dan sebagainya. Mereka ini yang simpan cash, simpan dalam rumah 500 juta, berbilion-bilion duit rakyat mereka simpan dalam rumah. Mereka bukan halalkan kepada rakyat dan rakyat terpaksa menanggung akibat daripada apa yang mereka buat. Ini masalahnya kalau mereka buat GST secara sebenar-benarnya, mereka buat secara sebetul-betul yang macam yang negara-negara lain buat, maka tidak akan berlaku masalah-masalah macam mana yang berlaku semasa zaman Najib Razak. Kena pilih GST yang banyak GST token-token besar. Kita ni berapa sen sangat, tak luak fikir secara logik. Apa pula kita kena tak berapa sen? Bila token-token besar kena, dia akan naikkan harga. Sebab tu pada zaman Najib, tuan-tuan minum teh tarik sampai harga RM2 segelas. Milo sampai cecah RM4 segelas. Sebab apa? Sebab bila teks mereka ini, banyak teks, bukannya 6%, berlipat, banyak stage tax, maka mereka peniaga ni akan naikkan harga. Kesannya adalah kepada rakyat. Bila kilang Nestle kena, ya betul macam saudara Bakri beritahu, kita cukai kilang Nestle, betul kita cukai kilang Nestle. Tapi bila kita cukai dah terlampau banyak, dia akan letak overhead cost dia tu, dia akan letak kos percukaian yang dia kena tu, dia letak kepada rakyat, dan di akhirnya rakyat yang terpaksa menanggung kenaikan harga barang. Macam tu juga bila Suruhanjaya Tenaga mereka nak naikkan tarif elektrik. Ya betul, mereka menaikkan tarif elektrik dekat industri-industri. Bila kilang-kilang ni kena kenaikan tarif elektrik, maka mereka akan memindahkan kos yang mereka kenakan tu kepada rakyat. Maka yang tanggung siapa? Yang tanggung rakyat. Itu masalah dia. Lawan tetap lawan, saya sokong. Okay, tuan, siapa nak bisi, saya buka untuk berbisi dengan saya.
Besar apa cak ayam macam-macam tak kenal cakap. Boleh lah. Okey tuan, mereka boleh lah terima gaji sebulan. Berapa banyak mereka terima? 520,000 Singapura dolar. Mereka tak rasa lah 16%. Melalut kau ni, adios nan, masuklah BC. Masuk BC kita sembang. Bila duk dengar sembang seorang memang nampak melalut kan. Masuk main kita sembang dua. Dah naik kan. Nak masuk kita sembang dua. Kami yang kena ni kami tahu lah cakap apa. Ya Gucai Okey tuan. Saya rasa tak ada orang nak berbisi dengan ni tuan. Dengan saya mungkin saya nak tamatkan live lah. Sebelum saya nak tamatkan live, saya nak pesan kepada sahabat-sahabat yang mendengar live saya, kepada rakan-rakan seperti dengan saya. Saya nak pesan satu benda. Kejatuhan Kota Melaka ni adalah disebabkan ada seorang parasit dekat dalam Empire Melaka pada waktu itu, yang buka laluan kepada Portugis untuk menjajah Melaka. Macam tu jugalah sekiranya kita baca sejarah Melayu ni banyak yang mana dipanggil sebagai gunting halam lipatan. Hari ini bila kita nak berjaya tuan-tuan, kita tidak boleh berpecah belah. Kita kena bersatu hati. Kita kena bersatu dan sebagainya. Nama parti pun bersatu. Dan kita kena letakkan matlamat dan fokus kita tu yang paling utama. Kenapa kita berjuang? Bukan matlamat diri sendiri. Matlamat dalam perjuangan parti. Bukan matlamat diri sendiri. Aku nak jadi YB. Aku nak bertanding dan sebagainya. Benda yang pertama yang saya belajar apabila mereka duk sebut tentang masa silam saya, mereka mesti tahu. Lepas tragedi masa silam saya tu, saya pergi di Thai selama 6 bulan. Saya duduk di pondok di Thai selama 6 bulan. Apa yang saya belajar daripada tragedi kejatuhan saya adalah jangan nak cari benda yang berlebihan. Sebab apa? Tuhan dah tetapkan suatu rezeki tu kepada setiap manusia ni, dia dah tetapkan. Bila kita nak cari benda yang berlebihan, kita nak hidup di luar daripada kemampuan kita, maka kita akan buatlah kesalahan-kesalahan yang tertentu. Antaranya adalah salah guna kuasa, rasuah, dan kita punya halusinasi kita ni terlampau tinggi. Imaginasi kita ni terlampau tinggi. Sampai semua orang kita nak bergaduh. Dengan orang ni tak kena, dengan orang ni tak kena. Orang tu buat event sikit, kita rasa hangat, nak tunjuk dialah yang paling bagus dan sebagainya. Benda ni adalah satu benda yang tak bagus pun sebenarnya. Apa yang perlu kita tengok hari ini adalah matlamat ni. Kita nak berjuang kerana apa? Kalau mereka nak sebut tentang nak jadi siapa wakil yang bertanding. Hari ini SUA buat keluar kenyataan. Bersatu belum tetapkan siapa nak bertanding. Benda ni kita perlu tahu. Bila kita nak bertanding dalam pilihan raya, ada dalam perlembagaan kita sebut dalam Parti Bersatu. Parti Bersatu antara sebab faktor ditubuhkan adalah untuk menyertai dalam pilihan raya. Bagaimanakah ditetapkan orang tu untuk bertanding, ataupun bagaimanakah ditetapkan orang untuk dia bertanding di situ ataupun mencalonkan diri dia untuk bertanding di situ. Yang menetapkan bukan ketua pemuda. Yang menetapkan bukannya ketua cabang ataupun ketua bahagian, ketua cawangan dan sebagainya. Yang menetapkan adalah majlis pimpinan yang tertinggi dalam hati kita. Maka kita ni kena walak kepada pemimpin kita. Dia yang akan keluarkan mandat. Bila kita rasa kita nak sangat pergi ke arah situ, kita nak bertanding di situ, apa yang berlaku dalam orang kata apa, PRN sebelum ni, apabila mereka rasa nak sangat bertanding dan apabila presiden tidak meletakkan dia untuk bertanding, maka dia lawan dengan presiden. Ini berlaku dekat depan mata kita. Dan berlaku juga kepada orang kata apa, parti-parti lawan kita. Macam UMNO, macam PKR dan sebagainya. Mereka pecah sebab apa? Mereka pecah kerana mereka nak bertanding dan kemudiannya presiden mereka tak bagi mereka bertanding. Benda tu berlaku dekat depan mata kita, tetapi benda ini yang kita pejam, kita tak nampak benda ni. Kita kena letak keinginan kita tu kat tepi. Ini yang saya duk tegur. Saya bukan nak hina, saya duk tegur benda ni. Keinginan letak di tepi. Matlamat tu di hadapan. Matlamat ni apa? Matlamat
Penubuhan Bersatu ni apa? Dia ada 14 semua. Kena baca benda ni. Dan kena pastikan rakyat, khususnya orang muda, tahu berkenaan dengan benda ni. Hari ni UMNO Barisan Nasional, dia punya ketua pemuda dia diam sebab apa? Ashraf Wajidi sekarang ni diam sebab apa? Mereka buat black off. And mereka buat black off, bukan mereka serang Bersatu. Bukan mereka serang PAS, walaupun adalah black off yang tertentu yang mereka buat yang berunsurkan propaganda. Tapi bukan semua orang melibatkan diri dalam propaganda tu. Apa yang pemuda UMNO buat hari ini adalah mereka turun. Dan mereka turun mengesan. Sebab sekarang ni kan undi secara automatik. Macam dulu, UMNO dulu, dia bawa orang mula-mula register sebagai ahli UMNO. Lepas tu dia bawa daftar sebagai pengundi dekat tempat dia. Sekarang ni berbeza. Dan bila lama, maka dia kenal lah. Bila dia bawa orang tu daftar sebagai ahli UMNO, lepas tu dia bawa orang tu daftar sebagai pemilih kat tempat dia, dia kenal orang tu. Sekarang ni berbeza. Sekarang ni budak umur 18 tahun dan mereka-mereka yang tidak pernah daftar sebagai pengundi didaftar secara automatik. So mereka susah, orang kata apa, mereka sukar untuk mengesan. Maka tugas ini diletakkan kepada pemuda UMNO Malaysia. Pemuda-pemuda UMNO sekarang ini, dan mereka bergerak mengesan berdasarkan data yang telah dibekalkan oleh SPR. Yang duk sebut tentang harta peribadi hilang. Yang mana orang terima mesej dan sebagainya tu. Ini adalah data-data yang dibekalkan di peringkat DUN dan juga Parlimen. Hari ini pemuda UMNO, mereka dah mula mengesan. Mendaftarkan mereka ini sebagai ahli-ahli UMNO itu sendiri. So hari ini, fokus kita hari ini adalah untuk mengembangkan Parti Pribumi Bersatu ni dan menambah keahlian kita. Dan so hari ini semua orang buat benda yang sama. Muda pun buat benda yang sama. PKR pun buat benda yang sama. UMNO pun buat benda yang sama. So apa yang kita buat sekarang ni? Ini yang perlu kita tanya dari kita. Apa yang kita buat? Bukan kita tanya orang tu. Hang buat apa? Hang buat apa? Hang buat ni tak kena. Hang buat tu tak kena. Aku buat apa? Sebab tu bila kita bangun pagi, depan kita ada cermin kan. Kita tengok dekat diri kita. Aku dalam parti ni, aku punya KPI aku berapa persen. Sebagai contohnya, setiap hari aku kena bertemu sekurang-kurangnya 4 orang untuk menyampaikan ideologi bersatu. So kena buat upgrade 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena pergi lah kedai kopi dan sebagainya. Bukan hari ni kita bangun ya, buka media sosial, oh Syafiq Halim tak kena. Orang lu tak kena. Orang ni tak kena. Orang ni tak betul. Orang ni tak boleh pakai. Orang ni kita kena buang. Dan orang-orang yang mereka nak cantah ni semua adalah pengundi-pengundi. Adalah pengundi. Sekarang ni semua rakyat Malaysia adalah pengundi. Dan mana-mana parti yang berjaya untuk menarik ramai orang masuk join dia, dia akan dapat pengundi tu. So UMNO kerja dia sekarang ni, itulah yang mereka sedang buat. Semua ni pengundi. Yang mereka kata tak boleh pakai, yang mereka kata kena buang, semua ni pengundi. Tak kira hang boleh pakai, hang tak boleh pakai, hang tak guna, hang bangang, hang bodoh, hang tetap seorang pengundi dan aku kena pergi duduk dengan hang. Sebab hang nak mengundi aku esok. So itulah yang kita kena buat. Bukan kita duduk pergi buka media sosial, hari-hari duduk bergaduh sesama kita. Ini pesanan saya lah. Nak melihat parti ni berjaya, kembali kepada matlamat yang asal. Kalau kita sembang tentang badan politik, benda yang paling utama adalah jentera. Bagaimana nak mencari jentera, macam mana nak target dia adalah fokus kepada PDM, DUN dan juga Parlimen. Bukan duk sibuk, oh aku ada orang. Orang hang duk tahu mana? Orang aku kat Johor ada sikit, dekat Terengganu ada sikit, dekat Kelantan ada sikit. Bila berlaku PRU, semua tempat memerlukan jentera dia. Ini yang jadi masalah masa berlakunya PRN. Di peringkat DUN, orang duk pergi ambil. Sebagai contohnya dekat Muar.
kan, bertanding dekat MUA. Bila orang tak ada dekat dun Pengerang, dia ambil tu daripada MUA awak pergi ke Pengerang, maka MUA akan kurang jentera dekat situ. Ini kesalahannya. Bukan kita nak abang aku ada orang aku kat mana, kat Kelantan sikit, dekat Terengganu sikit, dekat Pahang sikit, kat Melaka sikit. Bukan macam tu. Kalau hang register di situ, di orang kata apa, lostak ke di Kubang Pasu dan sebagainya, hang kena memastikan orang hang ada tu di situ. Bukan orang hang tu mai daripada luar. Bila berlakunya PRU dalam masa terdekat, hang nak import orang luar mai, maka hang akan mengganggu bahagian yang lain yang bertanding. Ini yang kita kena buat. Matlamat kita kena fokus. Ini UMNO buat hari-hari sekarang. Nak tanya siapa ni? Bekas orang UMNO. Mestilah ada member lagi kat dalam UMNO. Ini yang UMNO buat sekarang. Yang fight dalam media sosial hari ini hanyalah orang-orang tua-tua. Yang muda-muda hari ini mereka pergi engagement secara bersemuka. Nak hajak menyertai pemuda UMNO Malaysia. Ini pecah ni. Ini kita bagi tahu. Ini yang tengah UMNO buat sekarang ni. So kalau kita nak perubahan, itulah yang kita kena buat juga. Kena memastikan ramai orang menyertai kita, dan mereka mengundi untuk bersatu dan bersatu menang di dalam PRU 15 nanti. Wallahualam tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penat saya malam ni. Mahathir CB pula dah nak bisi ya. Hang buat forensik Saat tuan ada orang nak bisi. Ada reject pula. Okey tuan saya rasa setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.